أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم warahmatullahi taala wabarakatuh. Mari sama-sama kita buka majlis kita pada malam ini dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi mempertemukan kita pada malam ini, malam yang penuh barakah, pada bulan yang juga barakah, yang ada doa khusus padanya pada bulan Rajab ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Taala sampaikan kita pada bulan Ramadan insya-Allah. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli Tuan Kuasa Surau Kampung Jaya, tuan-tuan guru, ustaz-ustazah, alim ulama yang bersama-sama dengan kita pada malam ini, khususnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita sambung pengajian kita berkaitan dengan tafsir Juz'ul Amma yang kita bacakan sebelum daripada ini setiap hari Selasa minggu yang pertama. Baik, kita berhenti pada bulan lepas tentang Juz'ul Amma, surah An-Naba. Bagaimana Allah Ta'ala menceritakan penderitaan dalam neraka Jahannam yang kita pun tidak boleh bayang bagaimana setiap azab ditambah sehingga hanyalah tidak terperi sakitnya yang boleh dirasakan oleh penduduk neraka. Sebagai contoh, bila mana seseorang itu dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia merasa lapar dan juga dahaga. Maka Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala tambahkan lagi azab tersebut. Lagu mana? Allah Ta'ala bagi dia minum, dia kata dia dahaga. Lalu Allah Ta'ala bagi dia air daripada nanah dan juga air panas dan darah yang menggelegak. Dalam haus, diberi pula minum daripada minum yang tidak menghilangkan dahaga, makan menyakitkan ataupun menambah lagi azab. Dan ahli neraka, penduduk neraka kata lapar nak makan, maka Allah Ta'ala bagi makanan. Allah Ta'ala bagi makanan daripada buah-buah yang berduri, yang bila kita makan bukan sahaja menyakitkan, malah menghancurkan tekak kita. Waliyahzubillah. Mudah-mudahan kita tidak tergolong dan tak ada terlintas dalam hati kita, tak apalah masuk neraka kejap. Jangan ada terlintas dalam hati kita, tak apalah buat dosa sikit dia masuk syurga kok. Tak, jangan. Minta jauh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala teruskan masuk kita ke dalam syurga Allah Ta'ala tanpa hisab. Sebab benda tu boleh minta, tak mustahil bagi Allah Ta'ala. Yang penting kita sebagai hamba kena meminta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Azab ni maring anak saya tu, sulung puang tu 9 tahun, duduk dalam bilik air mandi. Jadi dia nak tengok cermin, dia duduk paut ataupun gantung dekat atas sinki, berang jatuh, cok, dagu darah koyak habis, tangan siku ni 32 jahitan. Kita tengok azab, kita tengok perit. Jadi bayangkan bagaimanakah kita ke mana atas dunia, kita tengok jarum cocok apa semua sekali, terkoyak apa semua sekali, azab dah. Adik ipar saya MA, dia tengok jahitan tu dah kemah, dia kata Ming, awak alik, dia kerja hospital Dungu, awak alik nak sabuk mula, nak comel sikit, benang tu nak bagi halus, kata ni. Kita tengok sakit dah, dia tak dia yang order minyak kain ke lasih sabuk. Adik kita kata tak apalah, biarlah dah comel pun daripada menanggung azab. Oi, pedih nak cabuk cocok biru besar dah. Jahit pula 32 jahitan, 5 tempat luka. Allah. Alhamdulillah selesai dah. Tapi mujur anak saya tak nangis pun. Steady, puang.
Dia menangis, tahan je. Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi kekuatan, Allah Ta'ala masih lagi pelihara. Kalau kena tulang, memang wadah dah semua. Siki besar tu, wujud nak kena kaki, jatuh tu dia jatuh belakang. Jadi pecah tu kena kat siku dengan dagu sikit. Tu pun sikit-sikit 32. Bayangkan dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang begitu dahsyat azab seksa dia. Baik, kita tak mau cerita bab azab, kita cerita malam ni bab nikmat syurga bagi orang yang bertakwa. Ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba rabbis samawati wal ard wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. Baik, dalam ayat ini Allah Ta'ala menceritakan nikmat-nikmat bagi orang yang bertakwa. Selalu Al-Quran mengadakan timbalan di antara ancaman dan juga pujukan atau siksaan dengan kurniaan, supaya kita tanda Allah Ta'ala sayang, dia hantar satu peringatan. Macam tadilah, kita marah anak kita bukan apa, sayang. Maka Allah Ta'ala ceritakan tentang azab, bukanlah nak mengazab kita, tapi supaya menjadi peringatan bahawa kalau mu buat baik, balasannya syurga. Mu buat jahat, balasannya neraka. Maka Allah Ta'ala pesan ini tanda Allah Ta'ala sayang kepada hamba-hamba ini. Maka apa balasan bagi orang yang baik, yang bertakwa kepada Allah, yang taat kepada Allah? Innalil muttaqina mafaza. Ayat 31, sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa ada tempat ataupun kemenangan. Setelah diterangkan Allah pada beberapa ayat yang lalu akan hal ehwal dan penanggungan manusia yang mengingkari Islam dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pada beberapa ayat yang akan kita tafsirkan sekarang ini Allah Ta'ala menerangkan bahagia dan keuntungan bagi yang akan diterima oleh orang-orang yang baik, orang-orang yang muttaqin, iaitu Allah Ta'ala menerangkan sesungguhnya segala orang muttaqin akan mendapat bahagia dan keuntungan. Siapa dia orang muttaqin? Iaitu orang yang beriman, yang hatinya teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta tunduk dan setia menurut apa-apa yang disuruh oleh Allah, dan tunduk setia serta menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ciri-ciri orang yang bertakwa. Dia bukan sahaja buat baik, tetapi dia meninggalkan ataupun menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tanda orang yang muttaqin, orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Bukan sahaja beriman, tapi bertakwa. Dan yang paling tinggi adalah orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa ni bukan saja melaksanakan apa yang disuruh, bahkan menjauhi apa yang dilarang. Nak dekat pun tak ambuh dah, apatah lagi buat apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ni tak sampai lagi tahap muttaqin bila mana kita buat baik, tapi dalam masa yang sama kita buat jahat. Kita buat baik, tapi dalam masa sama kita buat maksiat kepada Allah. Depan orang baik belaka. Bila duduk seorang, macam-macam hal kita buat. Depan orang kita boleh pakai pakaian yang menunjukkan kita ni baik, tapi dalam hati kita hanya Allah Ta'ala yang tahu. Hati kita baik bila mana perkataan kita keluar yang baik-baik. Perbuatan kita menandakan kita buat benda-benda yang baik. Contoh, pakai kereta mewah dah. Kata, kalau ikut logiknya, kereta mewah, kereta mahal, orang pun mahal juga lah. Tak semestinya kadang hak kereta mewah tu buang sampah, keluar tikar. Hak pakai kereta mewah tu tak bagi signal. Biasa je. Biasa-biasa. Ada orang kata kalau kereta buruk tu biasa dah. Ni bahasa dah erti. Tapi orang kata mahal dah, signal tak ada. Jadi nak katakan apa yang lahir daripada hati itulah yang membuktikan apa yang ada dalam hati dia. Perbuatan, perkataan dan juga tingkah laku. Maka kalau orang baik, dia akan mencari benda-benda yang baik. Jadi mari masa duk jahit anak tu, alhamdulillah dapat MA yang baik. Setiap kali nak jahit, bismillah.
Setiap kali nak cakap bismillah. Jadi itu tanda orang yang baik lah. Dia buat kerja bismillah. Dia kata kita duk buat kerja dah gaduh-gaduh. Nyak ke orang. Jadi memang lama lah, sejam setengah duk jahit. 32 tu lama kita duduk diri tunggu. Lapar perut nak makan lagi. Tapi sebab anak sanggup, tak apalah. Tapi boleh pula orang yang baik duk jahit tu bismillah. Setiap kali tarik bismillah, bismillah, bismillah. Jadi mudah-mudahan itulah tanda-tanda orang yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lahir dia memang perbuatan dia, bukan buat-buat. Tanda orang yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebahagian bahagia dan keuntungan yang akan diterima oleh muttaqin itu nanti diterangkan oleh Allah pada ayat yang ke-32 hingga 34, iaitu kebun-kebun. Ayat yang ke-33, hadaiqa wa a'naba, taman-taman dan anggur-anggur. Kebun-kebun yang subur penuh dengan tumbuh-tumbuhan. Dan disebut di sini wa a'naba secara khusus buah anggur. Jadi sekarang ni musim sejuk. Kalau di belah-belah Timur Tengah lah, negara Timur Tengah ni, sekarang ni musim buah-buahan. Dia ada musim sama, musim panas buah lain, musim sejuk buah lain. Minggu lepas saya beli buah strawberry. Tanya makcik ni, awak jual tu main mana kan? Oh, dari Mesir. Manis. Sebekah tu ada adalah berapa utir? 12 utir, 12 ayat. Kita duduk dinung, duduk Mesir ngaji, sekilo 5 sen. Anggur sekilo 25 sen. Makan memang puas. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut, wa'anaba, memang anggur dia manis. Dan anggur ni tak ada biji, ataupun biji dia tak terasa. Dalam murah kita sini, anggur mahal kali lah. Dia anggur murah, anggur strawberry. Makan tu kita hari-hari beli tu, dah ingat dah, memang beli sekali 3 kilo, 4 kilo. Makan buat colek, memang sedap. Anggur manis. Anggur manis tak ada butir, memang sedap, murah pula tu. Memang Allah nikmat, musim sejuk ni sedap. Mandi seminggu sekali. Sejuk. Mandi seminggu sekali, tapi tak bau lah. Tak bau. Jangan pelik. Rasa tak pun nak mandi kau. Dah nak mandi kau dia sejuk. Memang tak bau. Tak dan peluh pun. Tu antara nikmat-nikmat Allah Ta'ala bagi atas dunia ni. Tak pelik. Tak ada benda yang pelik bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi balik Malaysia tak boleh. Kena sehari kena mandi 4-5 kali. Bau sedap, bau segar. Kalau rumah tak ada aircon lagi zen. Ni duduk Mesir musim sejuk memang tak mandi. Seminggu sekali sejuk. Habis semayang pun Allah azab. Walaupun dia tak nak haji, tapi sejuk dia tu kadang-kadang 8-9 darjah Celsius. Memang sejuk sungguh lah. Tebal kena bakar. Maka Allah Ta'ala ceritakan dalam ayat yang ke-32 ini kebun-kebun daripada anggur. Maka iaitu kebun-kebun syurga yang penuh dengan batang-batang anggur yang molek pada pemandangan mata. Juga di situ dikurniakan kepada mereka anak-anak dara. Ni orang lelaki suka ni. Apa marah lalu? Minggu lepas lagi. Bulan lepas saya pergi kuliah Ustaz Azhar dekat Masjid Berih. Dia kata orang lelaki ni bila dalam syurga kat lagi, dia akan ada 2 bini. Bini saya Ustazah balik marah, hak tu je ingat. Saya Ustazah balik tu hak tu je ingat kata. Dia balik khabar. Ingat hak tu je, start khabar. Bila masuk syurga, tok lelaki akan ada 2 bini. Dan bini tu daripada anak-anak dara. Dia pun tak sedap duduk lalu. Dan itu Allah Ta'ala cerita nikmat. Dalam syurga memang itu fitrah manusia, lelaki gitu. Perempuan benda lain. Perempuan gelamah, tupperware, pinggan makuk, lasir, sofa. Itu jenis-jenis hak dia. Jadi hak siapa yang beli? Tok lelaki. Memang Allah Ta'ala cerita dah fitrah macam-macam. Maka lelaki dan perempuan saling melengkapi. Maka Allah Ta'ala kata lelaki dan dikurniakan Allah kepada mereka mangkuk-mangkuk ataupun gelas yang penuh berisi minuman yang lazat, cita rasanya yang tidak ada dibandingannya di atas dunia ini. Allah Ta'ala bagi apa lagi nikmat? Pertama, Allah Ta'ala bagi muda. Usia kita muda.
Sebagaimana seorang lelaki tua pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, aku masuk syurga tak?" Maka Rasulullah kata, "Orang tua tak masuk syurga." Sedih, nangis. Nangis dia kata. Gurau je kata. Sebab apa? Sebab dalam syurga tidak ada orang yang tua. Semua umur 33 tahun. Semua umur sebaya. Ada ini ada tua, ada orang muda. Tak, ada sakit pinggang. Tak, dalam syurga semuanya muda. Usia dia dikatakan para mufassirin sebut antara 30 hingga 33. Saya tu umur sekarang ni 33 tahun ni. Jadi tak ada orang tua. Tidak ada orang tidak ada tua dan tidak ada penat lelah. Tidak pernah berok ataupun buang kotoran setiap kali kita makan. Makan tu tadi akan jadi peluh yang berbau wangi, yang berbau harum. Itu antara nikmat Allah Taala bagi kepada ahli syurga. Maka Allah Taala kata, Allah Taala bagi ka'sin wa kawaiba atraba, dan perawan-perawan muda yang sebaya. Tapi yang puan jangan sedih pula. Tok lelaki nikah dua, jadi ketua bidadari. Kalau sini dalam atas dunia ni permaisuri lah. Permaisuri kepada seorang raja. Maka pelayan-pelayan ni ikut arahan apa yang diberikan oleh ketua bidadari. Jadi jangan sedih. Dan isteri kita ni ataupun para isteri yang ada di dunia ni menjadi orang yang paling comel di antara bidadari syurga. Walaupun atas dunia ni muka kadang-kadang catur je dok, dalam syurga senyum belaka. Masa mula-muda awal kahwin senyum. Sayang-sayang dah tua, tengok muka ni apa. Sebab tua dah, keduk situ, keduk sini. Di dalam syurga Allah Taala kembalikan nikmat muda itu. Dan hari ni orang tua kadang-kadang tak urut, sakit pinggang, benda lagi sakit jantung, kencing manis, darah tinggi. Tak ada dalam syurga kayak gini. Semua muda, semua sihat-sihat belaka. Tak rasa sakit, tak rasa lemah, tak rasa penat pun. Dan ada orang yang meminta ketika mana dalam syurga atas dunia ni dia suka berkelbung, suka tanam. Jadi dia kata dalam syurga ni tak payah tanam pun. Buah tu mari petik tumbuh mula. Petik tumbuh mula. Air minum tak habis-habis. Sentiasa ada pelayan-pelayan daripada bidadari syurga yang akan tuang minuman kita, makanan kita. Maka tapi ada orang minta kepada Allah Taala, "Wahai Allah, aku ni atas dunia suka berkebun. Boleh tak aku nak berkebun?" Boleh. Minta apa sahaja yang kita suka nak buat atas dunia. Aku atas dunia suka lumba motor, main motor besar. Minta. Tak ada benda. Nak ada syurga ni boleh minta apa sahaja yang kita nak. Kita nak minta je dengan Allah Taala. Tapi syarat dia kena jadi orang yang muttaqi. Wa kawaiba atraba, ayat 33, dan perawan-perawan muda yang sebaya. Orang lelaki dapat perempuan, orang perempuan dapat lelaki. Pelayan-pelayan di kalangan lelaki muda. Maka taman yang indah berwarna-warni disertai buah-buahan yang lazat cita rasanya. Tidak ada bandingannya rasanya ketika mana di dunia ni tak ada bandingan. Kata restoran benda paling sedap kat Kemamang. Restoran mana? Nak dekat sekali Nos Timos. Ke benda depan ni Tom yang cili ke apa benda ni. Kata hak sedap sekali sini lah. Kalau Terengganu orang kabur nasi dagang tahta. Setengah orang tua-tua kata tak sedap, ada di tempat lain. Biasa je tempat tu. Dia kata atas cerita rasa masing-masing. Maka dalam syurga kayak gini, semua benda, semua makanan yang kita makan sedap belaka dan bahkan lebih sedap daripada apa yang ada di atas dunia. Kemudian Allah Taala kata wa ka'san dihaqa, dan piala yang melimpah-limpah. Kalau bahasa Arab, kalau tengok orang main bola dipanggil ka'sul alam. Kenapa ka'sul alam? Baru lepas hari ni, piala dunia. Ka'sul alam ni piala ataupun gelas yang besar yang diisi oleh minuman yang lazat. Dan sehingga kan ada yang tanya, ada tak dalam syurga kayak gini minuman kerah? Sebab apa soalan ni ada? Sebab orang zaman jahiliah dulu dia pernah minum arak. Jadi bila mana Islam, dia masuk Islam, maka Islam melarang benda-benda yang memabukkan.
Maka dia tanya soalan ni, dah ada tak minum kerah? Sebab dia biasa dah minum. Maka Allah Ta'ala kata ada. Tapi minuman itu tidak sama seperti mana minuman atas dunia yang mabuk dan menghilangkan akal. Kemudian datang lagi ayat berikutnya yang membezakan suasana syurga dan juga suasana dunia ini. Ayat 35, la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Maka pada ayat ini Allah Ta'ala menerangkan dalam syurga itu mereka tidak pernah mendengar apa-apa yang tiada menyenangkan pendengaran. Tidak pernah mereka mendengar kata yang tiada berguna dan kata-kata yang dusta, yang tidak menyenangkan pendengaran orang-orang yang baik dan sopan. Mereka akan tinggal di tempat yang barang sedikit pun tiada terganggu kesenangan mereka. Ini di antara nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada ahli syurga, ialah kita tak dengar perkataan-perkataan yang hudu, perkataan-perkataan yang tak molek ataupun cerita-cerita bohong. Itu antara nikmat Allah Ta'ala berikan kita di atas dalam syurga kelak. Macam saya lah baru ni tahun lepas, 2 tahun lepas, bila mana kena kuarantin, masuk KKPN kat Mak Lagang, kena kuarantin dalam tu. Jadi bilik ni capur, ada orang apa panggil, ada sebab tak boleh Bangla. Bukanlah maksudnya kita ni biasa duduk dengan orang Malaysia tak? Suasana berbeza. Jadi boleh duduk tapi ada hak jenis kaki sembang, ada kaki main game, ada kaki sakokok, ada kaki duduk semayang, ada belaka. Jadi memang kita duduk dalam bilik ni duduk senang. Kita semayang, kita ngadap pintu bilik pula. Dia pergi mari duduk semayang pun, duduk sembang. Kita tanya tak banyak kat lagi lah. Tak mayang, memang tak mayang. Jadi kita ni walaupun benda tu bukanlah kata kawalan kita, kuasa kita untuk suruh dia semayang, tapi hati kita rasa tak. Dengar dia sembang, bercakap macam-macam lah, carutnya semua sekali. Bagi orang yang hatinya baik, dia tak boleh dengar benda-benda tu. Maka begitu juga ahli syurga, dia tak suka dengar perkataan-perkataan yang buruk. Sebagaimana dulu saya belajar di pondok Darul Bayang, Ustaz Jah. Anak dia tu arwah dah, anak puang dia. Bila mana dengar set-set abang-abang ni hok mengaji kat tu, kata bodoh. Mi kata tak baik cakap bodoh. Budak umur 8 tahun ke 9 tahun, gitulah lebih kurang anak Ustaz Jah. Jadi start daripada situ, kita pun budak-budak juga, baru lepas Al-Jannah masa tu. Kereta hantu masuk pondok Tahfiz Darul Bayang. Jadi bila budak-budak 8 tahun kata tak baik cakap bodoh, kita pun senyap. Dia kata start dari situ jangan sebut sampailah ke besar ni, jangan sungguh sebut perkataan-perkataan yang tak molek. Itu antara kesan-kesan ni bila mana orang yang menegur tu adalah orang yang baik, dia seterus sampai ke dalam hati kita. Bila budak-budak cakap, anak tak guru kita budak, tak baik cakap bodoh, kita pun senyap. Budak pandai budak, pandai budak dari kita hak besar. Maka pada dalam syurga kelak kita tak akan dengar perkataan-perkataan yang buruk yang tidak sedap didengar oleh pendengaran kita. Maka pada ayat 36 Allah Ta'ala berkata bahawa yang diterima mereka itu ialah balasan daripada Tuhannya dan pemberian yang banyak. Ini di antara nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada orang-orang yang bertakwa. Pada ayat 37 dan 38 Allah menerangkan kebesaran dan kehebatan pangkatnya, iaitu Tuhan yang memberi balasan dan pemberian kepada mereka ialah Tuhan langit dan bumi, dan Tuhan juga oleh apa-apa yang ada di antara keduanya. Tuhan yang bersifat Rahman. Pada hari akhirat itu tidak seorang pun, jua pun yang sanggup, yang berani berkata-kata dengan Allah tentang urusan pahala dan azab. Segalanya terserah dan dikuasai oleh Allah semata-mata. Maka inilah Allah Ta'ala berikan kepada manusia. Allah Ta'ala bagi nikmat, tapi sebelum dapat nikmat tu Allah Ta'ala himpunkan untuk diadili setiap perbuatan kita di atas dunia ini. Maka Allah Ta'ala tunjukkan kekuasaannya, la yasma'una fiha. Ini bukan Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang ke-37,
la yamlikuna minhu khitaba, tidaklah mereka berkuasa berkata-kata kepadanya. Maka di padang mahsyar kelak semua manusia dihimpunkan dan dikatakan tidak ada seorang pun yang berani berkata-kata kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang diberi izin oleh Allah taala, iaitu di kalangan para nabi dan juga rasul alaihimus salatu wassalam. Mereka ini sahaja yang diberikan keizinan oleh Allah taala untuk berkata-kata. Maka semua orang takut belaka. Masa kita lah buat salah, kena tahan roadblock. Tak pakai tarik pelinggang. Tarik lekat. Sampai ke arah blok yang saya tarik lekat. Lepas tu boleh pun tanya, apa? Ada lekat ni. Dah berakal awal. Senyap dak kata. Nampak salah. Pak itu tahu salah. Saya pernah kena dekat belakang dia, center point tu. Masuk kanan tu dia lalu kena dak pakai. Kita baru lepas banyak asal dekat masjid. Masjid dia Masjid Amir Bandar tu nak pergi Esteron Kuning dekat tepi center point. Dah dekat dah suka pula. Jadi kita pun kata, siapa tu? Oh, Tok Cik, saya baru pembayang. Dah awak nak pakai bila? Dia tanya. Awak nak pakai bila? Saya bilang, siapa dah depan tu? Dia tanya, awak nak pakai bila? Senyap kata. Rupanya nak suruh pakai lalu. Kata, kalau awak pakai saya dah sama. Pakai, depan dia pun tak apa. Jadi begitulah Allah Ta'ala bersifat Ar-Rahman, kasih sayang, baik pada hari akhirat itu. Tapi waktu ini tak ada seorang pun yang sanggup ataupun berani berkata-kata atas dunia, sebab sama-sama manusia. Beranilah kita. Jadi kalau ada pitih, ada pangkat, berani cakap, berani nak lawang anggota ataupun pihak berkuasa. Maka waktu tu kena samang, tak bakal. Kita hanya 2-3 kali kita dah faham. Dah awak nak pakai bila? Rupanya dia nak sepakat lalu lah. Itu dia pun sama. Kalau awak pakai, saya tak sama ni. Tapi awak tak pakai, saya tanya tak apa pakai. Mau saya, boleh 300. Sama mandatory, tak boleh kurang. Masa tahun lepas pun waktu kurangkan tu tak boleh. Sama kalau kita sayang ni tak boleh. Kalau tak sayang boleh diskaun lagi. Jadi begitulah pada hari akhirat, urusan pahala dan juga azab terserah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan manusia ketika itu mengharapkan sifat Ar-Rahman, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, supaya dengan tidak berkata-kata ataupun tak berani itu, mudah-mudahan Allah Taala lepaskan kita, masukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ketika itu roh dan malaikat, iaitu beberapa makhluk Allah yang suci yang tidak dapat diperlihatkan dengan panca indera ketika mana kita di dunia, dan tidak diketahui keadaannya, tegak berdiri bersaf-saf, berbaris-baris. Tidak seorang jua pun yang berani membuka mulut berbicara dan berkata. Yang dapat berkata-kata hanya siapa yang beroleh izin Allah akan mengeluarkan perkataan. Maka hatta Nabi pun sendiri, para Nabi, bila mana umat-umat mereka pergi ke Nabi-Nabi mereka, maka tiada seorang pun Nabi yang berani memberi syafaat kepada umat dia. Nafsi-nafsi. Hatta para Nabi pun, para Rasul, nafsi-nafsi, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah pada mana ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di-Isra' dan di-Mi'rajkan pada bulan inilah, bulan Rejab ni, maka ketika mana bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan penghulu para nabi, ketua para nabi. Maka alangkah bertuahnya dapat menjadi sebahagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta nabi di kalangan nabi sendiri nak jadi umat di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah kita, kerana kita telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi umat daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu cerita seorang hamba Allah ni, ketika mana Nabi Musa alaihissalam dan juga Bani Israel, dia nak keluar daripada negeri ataupun negara Mesir.
Ketika itu Allah Ta'ala sesatkan Bani Israel ini sebab dia melakukan kezaliman dan juga melanggar perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bani Israel kata apa? Wahai Nabi Musa, ketika dahulu Nabi Yusuf AS telah berjanji kepada kami supaya bila mana kami nak keluar daripada negeri ini, kamu kena bawa jasad aku sekali. Maka bila ditanyakan kepada siapa yang tahu di manakah jasad Nabi Yusuf AS, tak ada seorang pun yang tahu kecuali seorang perempuan tua. Maka dicari perempuan tua tersebut, dipanggil bertemu dengan Nabi Musa AS. Wahai perempuan tua, tunjukkan kami di manakah jasad Nabi Yusuf AS. Maka ketika mana bertemu dengan perempuan tua tersebut, apa yang perempuan tua itu minta? Kata, wahai Nabi Musa, doakan aku bersama dengan kamu dalam syurga kelak. Lalu Nabi Musa tabur doa. Lalu turunlah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Musa supaya tunaikan permintaan perempuan tersebut. Bukan dia nak dunia, dia nak bersama dengan Nabi dalam syurga. Maka Allah Ta'ala tunaikan ataupun perintahkan Nabi Musa supaya berdoa kepada perempuan tersebut supaya dapat bersama-sama dengan Nabi Musa AS dalam syurga kelak. Maka lepas mana Nabi Musa berdoa, lalu perempuan tersebut menunjukkan di manakah kedudukan ataupun jasad Nabi Yusuf AS. Jadi jasad Nabi Yusuf ada dalam di bawah satu tasik. Dia kata, mu keluarkan air daripada tasik ini, maka kamu akan bertemu dengan jasad Nabi Yusuf AS. Maka Bani Israel pun buat sebagaimana arahan perempuan tua tadi. Dicedok air keluar sehingga kering. Maka timbullah jasad Nabi Yusuf AS yang masih elok, tidak reput kerana Allah Ta'ala mengharamkan tanah daripada memakan jasad Nabi SAW. Semua Nabi-Nabi lah Allah Ta'ala haramkan jasad mereka daripada dimakan oleh tanah. Maka bila mana keluar Nabi Yusuf tadi, terang benderanglah perjalanan mereka pada malam hari seperti mana siang hari. Itu di antara kelebihan ataupun mukjizat yang Allah Ta'ala berikan kepada jasad Nabi Yusuf AS. Maka daripada cerita ni, kita nak minta apa? Minta doa. Jumpa dengan orang saleh, minta doa. Jumpa dengan orang yang alim, minta doa. Jadi itu di antara adab kita bila bertemu dengan orang yang baik, orang yang soleh, orang yang alim, supaya dia mendoakan kita. Mintalah doa supaya kita ni sihat, mudah buat ibadah, dapat bersama-sama bertemu dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa tidak ada nikmat yang lebih nikmat daripada berada dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak kuasa mereka memberi syafaat, memberi pertolongan untuk melepaskan seseorang daripada memasuki atau meminta tambah pemberian untuk seseorang kalau tidak izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala tidak akan memberi izin seseorang melainkan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang saya sebut tadi, ialah Nabi AS, Nabi Muhammad SAW merupakan penghulu para nabi. Mana saya baca cerita dia tentang Rasulullah SAW merupakan penghulu para nabi. Duk jumpa, baca dah tadi. Cerita tentang Nabi ini, hanya Nabi SAW memberi syafaat kepada umat dia. Jadi di antara tanda-tanda ataupun nak dapat syafaat Nabi SAW, kenalah orang itu di kalangan orang yang pertama dia muttaqi. Kurang daripada muttaqi orang yang mukmin, orang yang beriman kepada Allah. Dan di antara bagaimana Nabi SAW nak kenal umat dia ni ketika mana di padang mahsyar kelak, ialah tanda air sembahyang kita. Air sembahyang kita ni dia ada nur, ada cahaya. Sebab itulah kalau kita ni rajin sembahyang, jarang-jaranglah kita ni kena gangguan. Dan kalau orang biasanya, saya kerja dekat Pupuk Semangat dulu, bila waktu malam gini ni orang panggil. Kalau kita ustaz tak pandai pun, tapi sebab itu ustaz, jadi orang panggil ustaz, dia budak ni kacau, nampak benda lah, dengar bisikan lah gitu, dengan histeria. Jadi panggil juga kita. Panggil-panggil kita mari tu, dia tak boleh tengok dah. Panggil tu dia tak boleh tengok dah. Tak boleh tengok, pejam mata, kata buka mata, tak ambil. Jadi benda yang kita tak nampak,
air semayang kita, amalan kita, bacaan Quran kita ni adalah nur, cahaya. Maka begitulah di padang mahsyar kelak, Nabi kenal di kalangan umat dia ni adalah dengan tanda air semayang. Jadi banyak ambil semayang lah atas dunia ni, kena banyak ambil semayang. Dengan syarat semayang lah. Tak semayang pun tak apa. Bukan nak semayang dah apa, saya saja, bukan tak ambil semayang. Saya saja nak ambil semayang tak apa. Bagus kita dalam keadaan kita sentiasa berwuduk. Sebagaimana Sayyidina Bilal bin Rabah di antara orang yang pertama masuk dalam syurga. Kamu kata dah, Bilal kan bukan Nabi, bukan Rasul, apa Bilal dalam syurga? Sebab pun cerita dia, Nabi SAW kata ketika mana aku sampai di pintu syurga, aku mendengar tapak kaki Bilal. Lalu Sayyidina Bilal yang bukakan pintu untuk Nabi. Sebab apa? Sebab dia orang yang antara amalan dia adalah dia sentiasa dalam keadaan wuduk, dan dia solat mutlak. Ambil semayang, kemudian semayang, ambil semayang, kemudian semayang sunat. Jadi dengan kelebihan itu, maka Sayyidina Bilal diberikan kelebihan untuk berada dalam syurga, dan dia akan bukakan pintu untuk Nabi Muhammad SAW. Jadi nak dapat syurga mudah, buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang, dan boleh ikut. Tapi tak semua orang mampu ikut sebagaimana Sayyidina Bilal. Setiap masa kejap-kejap batas semayang. Kita ni angin banyak, bagi makan durian, bagi makan peta, macam-macam lah, benda-benda bawang, kejap-kejap buang ni, kejap-kejap buang ni. Jadi di antara orang-orang yang soleh, dia jaga makanan mereka, maka dia kekal wuduk dia ni jarang nak terbatal. Kita ni kejap-kejap ketuk, kejap-kejap ketuk. Tak apalah, Allah Ta'ala nak bagi kita kelebihan pahala dekat situ. Batal je ambil semayang, batal ambil semayang. Maka inilah di antara tanda-tanda bagaimana Nabi SAW kenal umat dia ni bila mana kita di padang mahsyar kelak dengan tanda-tanda wuduk. Dan bagaimana saya akan sebut tadi, bila mana kita nak berubah orang, kita baca dengan bacaan yang biasa kita baca. Lepas tu lepas semayang, kurang-kurang kalau kita nak lari ataupun tak ambuh, nak dengar ke ataupun semalah, kurang-kurang lepas semayang baca Fatihah, baca ayat kursi. Lepas tu tembak lah. Sebab apa? Sebab Nabi suruh sekurang-kurangnya selepas kamu semayang, bacalah ayatul kursi daripada ayat akhir surah Al-Baqarah, sebagai perisai kepada kamu, pada diri kita. Baca biasa je. Macam saya duduk dekat tulah pupuk semangat tu, kita tak pandai sangat berubah. Kita baca ayat-ayat biasa yang kita baca ayat kursi. Ada orang dia jarang baca. Ada seorang hamba Allah ni, isteri dia ni kena gangguan lah. Orang sihir ke, ada saka ke. Dia baca Fatihah, dia baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa. Jin tu kata, salah. Jin tu tegur, atu tu tegur dia. Takmu semayang pun tunggal langgang, baca betul-betul. Kejut je, senyap. Pasal atu kata ke dia. Tapi bagi orang yang sentiasa mengamalkan bacaan Fatihah, bacaan ayatul kursi, kita baca sikit senyap lalu. Baru baca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, senyap, dia nangis, sakit dah. Jadi di antara perisai bagi kita orang yang soleh, orang yang sentiasa sembahyang, kurang-kurang kita kena amalkan bacaan tadilah Fatihah dan juga ayatul kursi. Lepas tu tembaklah. Hak lain sunat. Memang itu pun sunat, tapi afdalnya kita baca sampailah surah ayatul kursi, lepas tu tak payah zikir, tak apa. Belah-belah jalan boleh zikir. Itu antara tanda ataupun perisai kita untuk meninding diri kita daripada gangguan-gangguan makhluk yang kita tak nampak. Jadi tanda-tanda tadi saya sebut dah, bagaimana nak kenal adalah dengan tanda air sembahyang kita. Sebab tu disunatkan lebih ambil wuduk ni sampai atas. Janganlah mandi terus. Masalah orang kita segi bazir air sembahyang. Ambil sembahyang mentang-mentang hidup air, surah sejik kan, apa ada orang tabung berah air. Tu membazir. Hatta Nabi kata kalau ambil sembahyang dalam sungai orang mengalir pun, adakah berlaku pembaziran? Bazir kalau lebih daripada 3 kali. Dia apatah lagi air air paik surah sejik ni, betul-betul lah kita tak bayar, kerajaan bayar ataupun duit tabung surah. Jadi berlaku pembaziran, jadi tak sempurna lah ibadah kita. Patutnya kita boleh jimat air, tapi kita membazir. Buat baik tapi lama sama buat jahat. Tu lah. Tak sedar. Berah kat air, lepas tu komoh je. Wah, air. Saya kalau kat rumah ambil mayang, biasa memang tak ada baldi tu. Memang kita buka tu separuh baldi.
Kalau kita suka tu air kira slow tu, air laju, kau jenis memang buka tu penuh sebadi lebih lagi. Maka lepas tu kita ngecek, kadang-kadang amalan kita buat baik dah, tapi buat jahat ke orang. Pergi surau sejid, parking kat dah, blok kereta orang, selipar tunggang langgar selipar orang, macam-macam lah. Lepas tu buat baik dah, lepas mayang bahang selipar. Baru buat baik, bahang selipar orang. Dah lepas aku dah bahang orang punya. Ataupun bahang surau. Dah selipar kena bahang surau, lepas tu dah ingat pula. Buat baik, tapi dalam sama buat jahat. Jadi kita kena beringat. Sebab itulah dianjurkan kepada kita untuk sedekah. Sedekah tu antaranya nak sucikan ataupun nak tebus balik apa yang kadang-kadang kita terlupa, dah ingat. Hutang pernah terambil tak sengaja, bahan buah jiran sebelah. Jiran kata, bahan buah ke? Dah. Buat apa bahan buahmu? Kau sedap pun masang. Tahu pula buah aku masang. Makan tu. Jadi nak gabuhnya kadang-kadang kita tak sengaja, kita terkata pada orang, dalam hati kita kadang-kadang inilah telitah manusia. Kadang-kadang iman kita naik, iman kita turun. Bila iman naik baik, bila iman kita turun, maka kita mudah nak kata ke orang, nak marah ke anak bini, nak marah ke suami, untuk lelaki macam-macam lah. Jadi banyakkan kita berzikir. Sebab tu lah maka kena mari juga surau sejid ni antaranya untuk melembutkan hati kita dan menampung amalan-amalan kita yang kurang. Bila mana kita kadang-kadang secara tak sedar kita buat kejahatan ataupun buat benda yang tak patut kita buat. Buat bazir, makan sebagainya. Begitu juga ni segi nak tegur biasanya kalau kita pergi makan kenduri. Orang jemput kita jamuan makan. Ambil orang mentang-mentang lah kambing, ada ayam goreng, ada benda lagi. Ambil belaka. Lepas tu dah habis pun. Dah habis, semua tengok gitu. Jadi janganlah amalkan benda tu. Orang buat jamu makan kita ni nak bagi supaya lebih ramai orang boleh makan. Kita pergi bazir makanan. Jadi datang baik dah, baca yasin tahlil. Orang jemput main jenazah ni, tahlil. Apa-apa tahlil bahang dah habis. Habis tak apa. Kita sebagai tuan rumah pun kadang-kadang sakit hati. Tak. Kita jemput orang nak makan, lalah mu bazir ambil. Dia jangan buat gitu. Kadang-kadang benda tu ramai yang tak sedar, secara tak sedar kadang-kadang anak kita, anak-anak budak-budak kecil dah ambil. Nak rasa je, ambil pulut durian, ambil bubur kacang. Dah sedap, tinggal. Jangan ambil sikit rasa, sedap tambah. Jadi benda-benda tu yang kadang-kadang kita secara tak sedar kita buat benda yang sebenarnya jatuh pada haram lah, bazir. Benda jatuh kepada perkara yang haram. Buat baik dah, doa ke orang, baca tahlil, baik dah, makan bazir. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita dikempunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan juga di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma bariklana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah bulan depan kita sama sikit lagi ayat yang terakhir dalam surah An-Naba. Kita tanggung dengan tasbih kafarah dan surah subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.